Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua. Terlebih dahulu cikgu nak minta maaf kerana pada minggu lepas cikgu ada beberapa urusan yang tidak dapat dielakkan, jadi kita tak ada kelas. So minggu ini adalah minggu yang second last lah, minggu terakhir kita berjumpa melalui sesi ini. Kemudian kita akan bercuti panjang dan insya-Allah tahun depan kita akan bertemu semula. Baik, hari ini cikgu nak membincangkan tentang satu topik, iaitu ada dua topik, sorry. Okay, yang pertama ialah articles, yang kedua ialah countable nouns. Kemudian nanti kamu boleh buat latihan lah menggunakan aktiviti yang cikgu dah sediakan untuk kamu. Baik, kita tengok yang pertama articles. What is articles? Sorry, cikgu ubah dulu cikgu punya video ni sekejap. Right, di sini. Okay. So articles. What is articles? Articles ni benda apa? Dia contoh dalam macam dalam bahasa Melayu kita kata ada sebuah kerusi, ada sebuah meja, ada sebuah lampu dan sebagainya. Dalam bahasa Inggeris juga dia ada benda-benda ni. Kemudian yang biasa kita lihat dia ada tiga articles ni dia ada tiga. Okey, ni yang pertama sorry tak keluar nak buat pula dah. Kemudian dia ada and dan juga dia ada the. Kita nak tahu guna macam mana and dengan the ni. Baik, sebagai contoh cikgu tunjuk kepada kamu sebagai contoh. Lihat ayat di bawah ini. Okey. So Shakir has a book in his bag. Shakir has a book in his bag. Kita tak boleh kata Shakir book bag. Tak kena bahasa Inggeris pun tak betul. Kita kena sebut dalam cara yang betul lah. Kalau kita tulis ayat dan juga kita bercakap bahasa Inggeris, we must use the correct sentence. Ataupun kalau kita nak tulis pun we must write the correct sentence. So this is how the correct sentence look like. Okay, so kalau untuk gunakan ni, okay, dia kena Shakir has a book in his bag. Okay, itu yang untuk guna Kita tengok pula untuk and. Dia tadi cikgu cakap ada kan. Sekarang kita tengok and pula. Apa guna untuk and ini? Nanti cikgu akan explain apa dia punya function, fungsi dan sebagainya. So untuk and, ayat dia ialah an elephant came to our village last night. Seekor gajah telah datang ke kampung kita malam tadi. Last night ini maksudnya night ni malam, last ni malam tadi dia. Okey. Kemudian the pula. Macam mana guna ayat the ni? Look at the sun. It is beautiful. Tengok matahari tu. Cantik matahari tu. Kalau bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Inggeris macam tu. Baik. And dan juga the ini is used for singular countable nouns. Kita guna untuk nouns kan. Semua orang tahu cikgu dah ajar hari tu nouns ni adalah kata nama. Singular ni maksudnya satu. Countable ni maksudnya boleh dikira. Countable ini maksudnya boleh dikira. Itu dipanggil countable. So and dengan the ini kita hanya guna untuk kata nama yang satu dan juga boleh dikira. Nanti cikgu tunjuk apa maksud boleh dikira dan juga tidak boleh dikira. Alright. So kita pergi kepada sekejap cikgu ubah video ni mengganggu lagi. Alright, di sini pula. Okay, is used with nouns, kata nama. Okay, is used with nouns that begin with consonant. Apa maksud consonant ini? Consonant ini adalah huruf-huruf selain daripada huruf vowel, selain daripada huruf A, E, I, O, U. Kita tengok selepas ni tadi. Tapi kita tengok dulu untuk yang vowels punya. Yang pertama, huruf B ataupun B. So, kataan ni ialah ball. C, cake. D, dog. F, G, H, J, K. Ada tak ada I? Sepatutnya lepas H ada I, betul? I kita tak guna. So, semua benda yang ada di sini, semua yang ada dekat sini, okay. Semua benda yang ada dekat sini, bila kita nak sebut dia satu, kita tak katalah one ball. Boleh juga, tapi kita gunakan, contoh ada a ball.
Kalau goat, a goat. Ataupun ni, nest. Kita tengok sini nest ni kan. Okay, so cara guna dia ialah a nest. Kalau kita nak kata dekat pokok tu ada satu sarang burung. Contoh cikgu tunjuk kita nak buat ayat dia macam mana. Sekejap. Okay, sebagai contoh. Alright. Kita nak kata sarang burung tadi kan. There is a nest on the tree. Buruk sikit lah tulis pakai komputer ni macam ni. Okay, ataupun goat tadi, kambing kan. Okay, contoh kita kata there is a goat behind me. Di belakang saya. Behind me. Behind ni maksudnya apa? Di belakang. Cikgu dah tunjukkan dekat kamu. Kita gunakan in, on, under, beside. Cikgu dah tunjukkan, kamu mesti ingat insya-Allah. Baik, itu untuk kegunaan a. Okey. Besar pula pen ni. Sekejap kita kecilkan sikit pen kita tadi. Kita pakai yang ini. Okey. Kemudian kita tengok pula yang seterusnya ialah sorry. Sekejap. Sorry. Macam mana kita nak ke next ni? Alamak, tak boleh pula dah. Next slide. Come on, next slide. Okay. So sekarang kita tengok pula untuk N. Okay, kita tengok pula untuk N. Okay. N is used with nouns, kata nama. Use ni maksudnya digunakan beginning with vowels, iaitu A, E, I, O, U. Kita gunakan N untuk vowels singular, yang satu vowel nouns, perkataan tu, kata nama tu beginning with A, E, I, O, U. So inilah A, I, O, U. A, apple. Acorn. Egg, eel, inch. Inch ni maksudnya inci lah kan. Ni tak sesuai lah sangat guna ni. Kita boleh guna I ni untuk perkataan lain seperti igloo. Igloo. Mudah sikit kita faham kan. Ataupun yang kita biasa belajar, iguana. O for octopus. U for umbrella. Unicorn. Oak. Ini pun agak sukar ni. Kenapa cikgu ambil yang ni susah ni. Alamak, silap ni. Macam kita tak payahlah gunakan ni. Agak susah kita nak faham. Tak apa. So ayat dia bila kita guna N ni kan, contohlah kita nak kata I have an apple. Saya ada sebiji apple. An egg, satu egg kan. Contohnya ataupun umbrella. Kita kata I have an umbrella. Begitu. So itulah cara guna untuk kita gunakan and. Alright, kita tengok pula sekejap seterusnya untuk penggunaan perkataan the. Kita ubah pula sini, ganggu lagi. Ya Allah. Okey, di tengah pula. Okey, the. Apa guna the? Tadi kita dah tengok n. Tadi kita dah tengok a,
sorry. Kita dah tengok tadi. Kemudian kita dah tengok and. Sekarang kita tengok guna apa guna the pula. Apa guna the ni? Alright, so the is used to refer to a specific noun. Specific ni maksudnya khusus. Khusus ini senang kita nak kata macam benda tu dalam dunia ni ada satu je. Tak ada banyak. Contohnya apa? Earth. Bumi. Ada bumi lain? Tak ada kan? Satu saja bumi ada. Ataupun ini sky. Sky ni maksudnya langit. Tak ada langit dua, langit ketiga. Itu lain cerita lah. Langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh tu lain cerita. Ini kita nak belajar ni sky, langit. Ataupun sun. Ada satu je sun. Matahari ada satu saja. So, bila kita nak buat ayat, the earth. Kita jadi macam tu. The earth. Ataupun the sky. Contoh ayat dia, the sky looks beautiful today. Langit cantik lah hari ni. Sebagai contoh. Ataupun the sun is bright. Matahari terang hari ni. Ya Allah. The sun is bright. Kita tak boleh kata a sun. Sebab spesifik. Ataupun ini susah sikit lah, agak rumit sikit. Kamu tengok kat sini, the is also used, juga digunakan. Tadi kita dah tengok satu kegunaan dia, sekarang kita tengok kegunaan lagi satu. The is also used to refer to a noun ataupun kata nama yang mentioned earlier, yang telah disebutkan sebelum. Sebagai contoh dekat sini, kamu tengok contoh ni dia ada dua ayat. Satu, my sister baked a cake. Ayat kedua sambungan dia, the cake was delicious. So, ayat pertama, my sister baked a cake. Maksudnya, kakak saya telah bakar sebiji kek. A cake. The cake. Dia tak guna a cake lagi dah. Dia guna the. Sebab the ni merujuk kepada cake tadi. So, dia pakai the lah. The cake was delicious. Macam tu contoh dia. Ataupun kita nak kata, I have a bag. The bag is beautiful. Cantik lah kita nak kata kan. Saya ada satu bag. Bag tu cantik. Kita nak kata bag tu the bag. Kita katakan kepada bag tu. Alright. Okay, so itu kita dah tengok articles. Kita dah tengok 3 benda, iaitu a, and dan juga the. Sekarang kita nak masuk tajuk lain. Cikgu harap kamu boleh ikut video cikgu ni. InsyaAllah boleh pelan-pelan tanya mak ayah kamu kalau tak faham, ataupun abang kakak mana sekolah menengah tu, insyaAllah dia faham. Baik, kita nak seterusnya kita nak pergi kepada countable nouns. Kata nama countable ni maksudnya yang boleh dikira. Boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 100 ke 200 tak kira. Tapi boleh kira. Yang boleh dikira, yang kita nampak. Macam mana kita nak kira benda tu? Contoh pensil, 1, 2, 3, macam tu. Okay, so maksud dia tadi nouns that can be counted. Okay, countable nouns ini terbagi kepada dua. Terbagi kepada dua. Yang pertama singular noun, dan yang kedua ialah plural noun. Okay, singular noun dan plural noun. Apa singular, apa plural? Okay, kita tengok. Singular nouns ini maksudnya ialah one noun ataupun satu kata kerja. Satu kata nama. Kata kerja pula. One noun ini maksudnya satu kata nama. Does not end with S. Dia tak ada S kataan dia. Contoh car. Kita katalah, kita bolehlah guna silap. Ataupun a car. Yes, itu yang pertama. Ataupun kita nak kata one car. Satu kereta. Sebiji kereta. Ataupun a car. Contoh-contoh ini pokok. Ada sebiji pokok. Kita kata a tree. Allah, dekat pula, sorry. Ataupun kita kata one tree. Okay, ataupun shop. Shop ni apa? Kedai kan? Kita kata a shop. Ataupun kita boleh kata one shop. A shop ataupun one shop. Alright. So, itu kita guna untuk singular. Kita guna untuk singular tadi. Right. So, ini singular lah. One car, two car, three car.
Sorry, bukan 1car, 2car, 3car. 1car, 1 tree, 1 shop. Itu untuk singular noun. Kita tengok pula untuk plural noun. Plural noun ni apa dia? Plural noun adalah more than one noun. Maksudnya lebih daripada satu kata nama. More ni maksudnya lebih, lebih daripada satu kata nama. So, bila dia lebih daripada satu kata nama, dia start dengan to saja, hujung dia akan ada s. Contoh, kita tengok bird. Ni bird kan. Kalau satu, kita kata bird. Tapi bila ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oh, sorry. Cikgu nak habis sekejap Cikgu nak kena pause dulu. Alright, sambung. So, kita tengok dekat sini ada bird ni apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 birds. Bila 6 birds, dia jadi 6. Dia tak boleh bird. Dia jadi 6 birds. Ada S belakang dia. Itu setengah perkataan dia tambah S sahaja. Kalau macam house. Okay, ni house kan? H-O-U-S-E. Bila house, E belakang. So, dia jadi, so ada berapa house ini? Ada 1, ada 2. Bila ada 2, dia jadi plural lah. Sebab dia lebih daripada satu. Kalau satu tadi apa dia? Singular. Bila 2, dia jadi plural. So, di sini kita kata 2 houses. Contoh pensel ni pula kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pencils ataupun color pencils. So kita kata 5, huruf besar. 5 color pencils. Nampak tak? Bila dia lebih daripada satu, di belakang dia kita letak S. Lebih daripada satu, kita letak S. Kalau kurang daripada satu, kita tak letak S. Ada juga perkataan-perkataan special yang dia bertukar bentuk dan sebagainya, itu nanti cikgu ajar kamu lah. Okay, untuk yang asas-asas ni kita tengok ini sahaja dahulu. Okey, dengan itu berakhirlah pembelajaran kita pada tahun ini. Cikgu harap segala apa yang kita belajar kamu boleh ingat dengan sebaik mungkin. InsyaAllah kita akan berjumpa pada tahun hadapan di tahun 2. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.